Assalamualaikum. Salam Ustazah. Okey, sementara menunggu kawan kita masuk. Hari itu kita ada sebut pasal isim masdar. Suhaili faham ke? Itulah. Nak tanya Ustazah juga ni, isim masdar tu pun tak berapa clear lagi ke Ustazah? Okey, itu yang sementara tunggu kawan masuk tak apa. Ustazah boleh explain. Boleh? Ya, isim ni paling senang macam Allah. Itu isim lah, betul tak? Betul. Allah patut Kata nama lah kan kita kata. Nama-nama orang, nama-nama haiwan, segala nama lah, ya. Okey, macam Allah kita tahu dia isim, lepas tu segala nama kita tahu dia isim. Okey, selain daripada tu, dia yang bukan dalam bentuk macam tadilah, dia macam jenis tau, dia macam katalah kita kata Ali memasak nasi. So Ali tu isim, betul? Memasak is fi'il. Okey, nasi tu pula benda yang kena masak. Faham? Betul. Ataupun benda yang kena buat lah. Ya. Sekarang lagi Azwazah ulang ya. Ali memasak nasi. So Ali itu adalah isim ataupun dia juga dipanggil pembuat. Betul? Betul. Okey. Sekarang memasak itu fi'il dia lah, verb dia. Itu tak ada isu lah ya. Okay. Kalau nasi itu tadi pula benda yang kena masak. Kat sini sebab kita cerita memasak, dia benda yang kena masak lah. Tetapi secara umum dalam ilmu bahasa Arab dia kata benda yang kena buat. Dia cakap macam tu. Isim juga. Pak. Nasi tu lah yang masdar, benda yang kena lah Ya, benda yang kena. Tapi nasi bukan masdar, bukan. Sekarang ni dalam ayat ni dah ada dua jenis isim. Pembuat juga isim, benda yang kena buat juga isim. Betul. Okay, faham. Dalam satu ayat ni satu je fi'il, ya. Betul. Memasak nasi, memasak tu saja fi'il. Ali adalah isim, nasi adalah isim. Nampak? Dia ada dua isim di sini. Tetapi kategori dia Ali ini dipanggil pembuat, dipanggil isim fa'il. Pak. Betul. Nampak? Barulah kita nampak dia tu pembuat ke, kena buat ke, faham? Betul. Jadi Ali ni tadi kalau diguna nama Ali, guna nama Ali lah. Tetapi Ali tu sendiri kita tahu dia adalah si pembuat. Dalam ilmu bahasa Arab dipanggil isim fa'il. Dia panggil. Isim tu isim, fa'il tu maksudnya pembuat ataupun pelaku, ya. Alright. Kalau nasi tadi pula, betul benda yang kena dalam ayat ni benda yang kena masak, tetapi secara umumnya dikategorikan sebagai benda yang kena buat. Isim juga. Jadi bentuk dia lain tau. Dia bentuk dia cara kita nak kenal lain. Okay, kalau Ali mungkin dia letak nama Ali. Kalau tak nak letak nama Ali pun dia boleh letak seorang lelaki. Dia boleh letak bebas lah, apa-apalah. Isim ni dia bebas. Nak letak nama orang ke, tak nak letak nama orang ke, tak kisah. Okey, yang kena buat tadi dipanggil isim maf'ul. Nampak? Dia ada beza dia. Isim juga tapi isim yang kena buat. Maf'ul maksudnya kena buat. Macam tu. Okey. So di sini dah ada dua jenis isim. Kita tambah satu lagi isim. Isim masdar. Kalau isim masdar tu begini. Masakan itu sedap. Nampak? Masakan. Nampak? Masakan adalah isim masdar. Dia bukan memasak tadi. Kalau memasak fi'il. Betul tak? Betul lah. Kalau nasi tadi pula benda yang dimasak. So bila dia kata masakan itu berlaku di mana? Masakan itu berlaku di sekolah. Masakan itu dibuat di rumah. So masakan, nampak? Dia bukan perbuatan tau. Kalau perbuatan memasak, tak? So masakan itu sungguh enak. So masakan, perkataan yang macam itulah yang dipanggil isim masdar. Nampak beza? Yang nasi dia tu bukan masdar, nasi dia tu isim maf'ul lah tak? Ya, nasi bukan isim masdar. Dia nasi tadi memang isim yang memang benda lah. Dia cumanya dia kata isim yang kena buat, benda yang kena buat. Nampak dia lain kategori dia. Betul. Nampak beza dah.
Nampak beza dia kan? Contohnya lagi guru berbincang dengan murid. Okey, guru juga isim ataupun isim berbincang dengan murid ya. Guru berbincang bercakap tentang peperiksaan. Contohnya lah. So guru ini isim dan dia juga isim fa'il, betul? Berbincang ataupun memberitahu atau bercakap itu fi'il. Tetapi tadi kalau peperiksaan itu benda yang kena buat. Pak, isim maf'ul. Tapi kalau perbincangan itu nampak bila kita perbincangan itu dia jadi isim masdar. Okey. So bentuknya berbezalah daripada bentuk yang isim fa'il dengan isim maf'ul tadi, berbezalah. Yang hari tu semua tak nampak tu kan. Itulah kena buat ayat macam ni baru. Ya, betul lah. Memang Ustazah kena buat ayat macam ni baru orang faham. Itu jadi siapa yang masuk awal tu Ustazah suka explain, jadi Kak Suhaili dah lebih faham, lebih mudah kan. Ustazah kalau mudhaf pula mudhaf ilaih itu pula. Apa dia? Mudhaf ilaih itu. Okey, mudhaf tu begini. Mudhaf tu dia kena ada dua isim, ya. Dia mesti syarat dia mesti kedua-duanya isim. Isim pertama disandarkan kepada isim kedua. Isim pertama tu sebenarnya isim nakirah. Sebenarnya kalau dia kata murid mana? Nampak kan? Jadi nakirah lah ya. So isim pertama mesti nakirah disandarkan kepada isim ma'rifah. Macam tu. So murid sekolah sana baru kita kenal, betul tak? So itu yang mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhaf tu refer kepada isim yang pertama, mudhafun ilaih adalah isim yang kedua. Kalau kita nak kenal isim pertama tu sebenarnya nakirah sebenarnya asalnya ya. Tapi kenapa dia disandarkan, kenapa dia dimudhafkan, supaya dia menjadi isim makrifah, kita jadi kenal kan? Dia bukan idhofah ke tak? Macam idhofah pula? Sama, nama sama je. Patutlah. Nama sama. Okey. So boleh panggil dua lah ni, idhofah dengan maf'ul. Okey. Kan seronok bila kita dah faham kan? Itulah. Saya rasa macam idhofah tu. Nama pendek je idhofah, bermaksud sandaran. Tetapi kalau nak lagi panjang, mudhafun wa mudhafun ilaih, dia kata isim disandarkan kepada isim yang lain. Macam tu panjang lah. Okey, faham. Alhamdulillah. Okey. Sementara kita tunggu kawan ya. Okey, Yan sihat? Yan? Ya Ustazah. Sihat? Bolehlah Ustazah. Betul lah. Kalau ikut jawapan bolehlah tu, Ustazah lega hati mendengar. On off Ustazah, on off. Ya Ustazah faham. Ustazah faham ayat-ayat tu. On off tu sebenarnya kalau nak kata Ustazah pun, Ustazah tak kata Ustazah sihat pun sebenarnya. Ustazah pun tidak berani mengaku diri Ustazah sihat sebenarnya. Atau kalau kata on off tu kira masih boleh lah. Jangan kita terlantar sangat. Macam tu kan? Mencari kekuatan Ustazah. Ya, betul lah, betul. Yan kena cari kekuatan tu. Hanya Yan saja yang boleh mencari, ya. Melainkan kami ni kita boleh support lah dengan kata-kata semangat, ya. Tapi Yan perlu itu memang lumrahnya, kita kena cari kekuatan tu, ya. Okey, Yan ada nak tanya apa-apa tak pasal bahasa Arab ni? Belum Ustazah. Okey, tadi Ustazah sempat tanya Suhaili apa dia isim masdar. Okey, Yan kenal tak isim masdar? Masdar. Tak kan? Dia cara jawab tu tahulah, tak kenal lah. Okay. Sempat Ustazah bagi tahu pada siapa yang awal-awal masuk. Okey, begini ya. Ustazah tadi sempat explain pada Suhaili. Contohnya begini, isim masdar. Isim ni dia begini. Katalah Ali pergi sekolah. Contohnya ya, Ali adalah isim ya. Ali pergi adalah fi'il, sekolah adalah isim. Ya, okey. Ali pergi ke sekolah. So Ali itu secara khususnya dipanggil isim fa'il. Fa'il tu maksudnya pembuat. Siapa yang tukang pergi tadi? Kalau dalam setiap fi'il, kita kata sebelum ni, di dalam setiap fi'il perbuatan mesti ada si pembuatnya, betul tak? Kalau pergi sekolah, siapa yang pergi tu? Kalau memasak, siapa yang memasak? Kalau menulis, kalau perbuatan itu menulis, siapa yang menulis? Jadi di dalam setiap fi'il ada si pembuat dia. Ilmu bahasa Arab istilahnya fa'il, isim fa'il. Dia memang isim. Ali pergi ke sekolah. Ali tu memang isim, tetapi dalam ilmu bahasa Arab dia lebih tepat isim fa'il. Faham? Ya.
si pembuat, si yang pergi tadi. Okey, pergi tadi fi'il lah. Sekolah pula tempat yang dia pergi. So, sekolah itu dipanggil, dia isim juga, tetapi kategori dia isim yang kena buat. Dia punya umum dia kenapa? Kena kalau Ali pergi mana? Pergi sekolah, tempat yang kena pergi tadi macam tu. Isim yang biasanya kedudukan dia isim fa'il mula-mula, lepas tu fi'il, lepas tu isim yang selepas fi'il. Dia punya kedudukan memang begitu. Kalau selepas fi'il ada isim tu biar umum je lah ya, dia bukan spesifik sangat. Dia panggil ataupun tak sekolah lah. Tadi bagi macam Suhairi lah, Ali memasak nasi. Senang ceritalah, Ali memasak nasi. Ali adalah isim, memasak adalah fi'il, nasi juga adalah isim. Tetapi nasi dengan Ali itu kategorinya isim berbeza dalam ilmu bahasa Arab. Kategorinya Ali tadi sebab dia memasak, Ali itu dipanggil si pembuat ataupun isim fa'il nama dia dalam ilmu bahasa Arab ya. Fa'il maksudnya si pelaku ataupun pembuat. Tetapi dia isim, orang letak jugalah isim fa'il. Kalau memasak tadi memang fi'il perbuatan dia. Okey, nasi tu isim juga tapi nasi tu kena masak. Nampak ya? Di sini nasi tu kena masak tetapi secara umum kita kata kena buat. Istilahnya begitu ya, kena buat, kena masak, kena pukul, kena tulis, kena yang mana kena yang dibuat itu dipanggil kena buat ya. So nasi itu isim juga tetapi dipanggil isim maf'ul dipanggil ataupun maf'ulun bih dipanggil. Itu nampak dia dah ada dua isim di situ tetapi berbeza ya. Dan kita ada satu lagi isim ya. Kita ada satu lagi isim dia panggil isim masdar. Isim masdar ni dia bukan isim fa'il, dia bukan isim maf'ul. Kalau kita bagi contoh tadi Ali memasak nasi ya. Kalau kita kata masakan itu enak, masakan itu adalah isim masdar. Masakan ya, perbincangan, masakan, perbualan, apa-apalah yang begitu-begitu selalunya dia ada an, ada pe kat depan dia, ada imbuhan begitu. Itu cara kita nak kenal isim masdar ya. Dia bentuk yang berbeza sebenarnya dalam ilmu bahasa Arab lah ya. Ustazah, baris pun dia membezakan makna juga kan? Ya, betul. Dalam ilmu bahasa Arab baris sangat penting. Baris itulah yang membezakan maknanya. Kalau isim fa'il hujungnya berbaris depan. Contoh Ali, Aliyun 4 baris depan. Itu isim fa'il lah tu bila baris depan hujung dia. Sebab kita tengok dia hujung kalimah saja. Kalau memasak tadi, okey dia fi'il lah. Fi'il tu 3 jenis lah. Ya, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar kan. Kalau dia past tense lah, present tense lah, itu ikutlah. Memasak tadi, nasi tadi. Nasi itu bila dia kena masak dia isim tetapi dia mesti akhirnya berbaris fathah. Nampak baris atas. Itu semua memainkan peranan, ya. Dari situ kita kenal yang mana isim fa'il, yang mana isim maf'ul dipanggil ataupun maf'ulun bih. Isim maf'ul boleh, maf'ulun bih. Maf'ulun bih sebenarnya akhirnya berbaris fathah atau berbaris atas. Kalau isim fa'il hujungnya berbaris dhammah ataupun baris depan. Itu semua memainkan peranan lah ya. Ustazah, apa beza Saidina dengan Saidana? Baris atas dan baris bawah. Okey. Ori dia Saiduna. Dia ori dia sebab tadi tanya Saidina dengan Saidana. Ori dia Saiduna. Sayyid tu ketua, na tu kami. Saiduna ketua kami. Tapi bila dia guna Saidina maksudnya mesti ada huruf jar ke? Mungkin dia pergi ke ketuanya, Saidnya. Maksudnya bila ada contohnya Ila pergi kepada Saidina. Nampak? Pergi dia ada tambahan benda lain menyebabkan asalnya Saiduna ketua kami tadi menjadi Saidina. Dia mengadu ke ataupun dia berjumpa dengan Saidina Ila. Yang penting ada huruf jar di situ. Ila Saidina. Apa-apalah bila kata Saiduna, bila ada letak perkataan ila dia jadi tukar ila Saidina, kepada ketua kami. Boleh? Dia memberikan sesuatu kepada ketua kami tu dia jadi Saidina. Saidu tadi jadi Saidi. Kenapa jadi Saidi tu? Sebab huruf jar, antara sebab lah ya. Kalau Saidana pula begini. Saidana itu maf'ulun bih lah. Saida, na tu kami. Na tidak berubah ya. So Saida dia begini. Saya nampak ketua kami. Nampak? Bila saya nampak ketua kami itu adalah
benda yang orang nampak tadilah ya, bila dia dinampak, dilihat, di apa itu barisnya baris atas tu terus jadi Saidana. Itulah sedikit ringkasan ya, apa beza Saidina, Saidana, Saiduna, tapi dari segi maksud semua maksud dia sama, ketua kami. Maksud dia tidak berubah ya, tetapi apa kata sama ada kedudukan dia di dalam ayat ya, di dalam keadaan ayat grammar dia lah. Okey, boleh faham ke yang tu Yan? Sebab Yan yang bertanya kan? Okey. Boleh ya? Okey, kita nak tanya orang lain dulu. Amy ke Fatihah, Kak Katie, ada apa-apa nak tanya dulu tak? Kita bagi sedikit masa lagi bagi kawan kita masuk. Silakan. Tak ada Ustazah. Tak ada ya? Tak apalah, kalau tak ada tu lagilah Ustazah assume dia boleh absorb. Tak ada Ustazah, terima kasih. Alhamdulillah. Ustazah nak tanya, kalau isim yang melekat dengan domir kena ada sikit tak? Saya sekali-sekali you pecah. Isim yang melekat dengan domir. Isim dengan domir. Dia melekat tu kenapa suara you ada background bunyi? Tadi clear sangat suara you. Oh ya? Tadi sangat clear, tiba-tiba dia jadi macam ada background sikit, jadi macam kurang clear. Okey, isim dengan domir. Okey, domir itu duduk di bawah kategori isim juga. Ya, cumanya domir ni begini. Domir ni saya, awak, kami, awak berdua, kan beza kan? Tetapi kategori isim juga. Isim ni luas, umumnya isim. Tetapi di dalam isim tu bermacam-macam bentuk isim tu, antaranya domir. Faham itu? Tapi domir khususnya kepada tadilah saya, kamu, kami, semua itulah, awak berdua, awak semua, itu semua domir lah, kata ganti diri. Itu ya. Tapi dia memang duduk di bawah title isim. Okay, right. Ada lagi? Siapa lagi yang ada nak tanya? Silakan. Okey, kita ada yang tak ada buku ke? Kalau yang tak ada buku tu dia kena dengar je lah. Tak apalah, tak ada masalah pun ya. Okey, kita mulakan sajalah dulu ya. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Kalau ikut yang Linda kata ni, kita pada surah Al-Fil ya. Kita pada surah Al-Fil ya. Surah Al-Fil ayat 2. Kalau ikut yang Linda kata kat sinilah ya. Okey, buka Quran masing-masing ya, pada surah Al-Fil ayat 2. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ayat 2, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Okey, untuk menjawab sedikit tadi domir, hum itu domir lah. Okey? So hum domir ni dia memang kita kenal. Dia tidak berubah, jadi senang. Kebanyakan domir mabni ya, tidak berubah. Dia punya bentuk dia lah, baris dia. Yang berubah tu sikit je. Ada masa boleh jadi hum, ada masa boleh jadi him. Macam tu yang berubah sikit lah. Ada masa boleh jadi hu, ada masa boleh jadi hi. Selain daripada itu, domir semuanya tidak berubah. Ejaan dia, bentuk dia. Cumanya domir ada dua jenis ya. Untuk menjawab kawan kita tadi, domir ada dua jenis. Satu domir munfasil, satu domir muttasil. Itu kita kena tahu apa beza dia. Okey, Ustazah nak tanya, ni semua dah tahu ke apa beza domir munfasil dengan domir muttasil? Kak Katie tahu beza? Kak Katie, apa beza domir? Salah satu tu dia melekat dengan isim. Satu lagi dia stand alone lah kan. Okey betul. Dia bukan satu nama ya. Muntasil tu dia asing, terpisah kan? Terpisah. Betul. Okey, betul ya. Okey. Domir munfasil ya, yang dia terpisah, maksudnya dia tidak melekat, stand alone. Itu betul. Itu yang macam tadilah. Saya, kami, awak, mereka, macam itulah. Dia kan, dia berdua ke apa, itu domir munfasil. Tapi domir muttasil itu betul melekat, dia bukan saja di hujung isim. Bukan saja di hujung isim lah. Di hujung fi'il pun dia boleh. Ya. Itu ya. So contohnya kalau melekat di hujung isim, contohnya kaidahum. Inilah tadi.
kaidah adalah perkataan lain. Sebab hum kita dah kenal dah. Sebab domir ni memang kita dah kenal. So kaidah bermaksud plot. Plot ni apa? Rancangan jahat. Ya. So kalau kaidah hum, rancangan jahat mereka. Macam tu. Ya. So dia betul duduk di hujung isim, betul yang Kak Katie jawab. Tapi tambah satu lagi. Dia juga boleh duduk di hujung fi'il. Bukan di hujung isim saja. Ya. So di sini kaidah hum adalah domir muttasil. Ya. Kaidah ini perkataan lain lah. Kaedah itu dari segi maksud dia rancangan jahat ataupun plot ya. So yang mana isim tu bebas lah nak cantum kepada domir yang mana itu tak ada masalah ya. Okey. Okey, sekarang kalau kita tengok yang alam tadi, a itu semata-mata itu hamzah itu maksudnya apakah? Ya, maksud dia apakah? Nampak a saja, apakah? Selalunya kalau macam tu dia pertanyaan lah, apakah, di manakah, bilakah, pertanyaan lah. So dia panggil istifham. Ya, pertanyaan. Ya, okay. Nama dia lah, istilah dia istifham ya. Haraf, nak panggil haraf boleh, haraf istifham. Maksudnya untuk faham. Bila kita untuk faham sesuatu, kita akan bertanya, di manakah, bilakah, berapakah, contohnya ya. Okey. So a itu adalah haraf tu maksudnya selain isim, selain fi'il. Ingat tak awal-awal lagi kita cakap pembahagian ilmu bahasa Arab kategorinya isim, fi'il, haraf. Isim lah, fi'il lah, haraf. Haraf tu ejaan dia harfu, ejaan dia lah. Tetapi kita matikan baris akhir tu jadi dia haraf. Maksud asal dia huruf ya, kalau maksud asal dia. Tetapi di sini dalam ilmu bahasa Arab, haraf ini ataupun harfu kita faham maksudnya dia bukan isim, dia bukan fi'il ya. Okey. So a itu semata-mata dia jatuh kategori haraf ya ataupun harfu istifham, pertanyaan ya, apakah. Okey, lam. Lam bermaksud tidak ya. Lam tu bermaksud tidak, macam la juga bermaksud tidak ya. Tetapi lam dia ada fungsi lain. Jika ada lam tadi, dia selalunya fi'il lah selepas dia ya, dia akan mematikan hujung fi'il tu. Berarti tengok. Alam yaj'al. Tengok lam tu mati. Betul tak? Kan? So kenapa lam tu mati? Kenapa? Sebab perkataan lam tu. So lam itu bermaksud tidak, dia panggil lam nafi, menidakkan ya. Dia ada yang jangan ya, dia ada yang jangan, dia ada yang tidak. Tapi ini tidak, tetapi lam dia ada fungsi ekstra dia. Lam biasanya perkataan selepas dia fi'il ya, dan biasanya hujung fi'il tu akan dimatikan. Sebab tu yaj'al. Asalnya yaj'alu asalnya ya, yaj'alu. Itu fi'il lah, fi'il mudhari'. Kalau kita tak kenal fi'il mudhari', tinggalkan dulu ya, sebab kita belum masuk sangat ya. Okey, tetapi kalau kita tengok dalam buku biru kita ya, kita siapa yang ada lah, kalau buku biru cuba kita cari pada fi'il ni kan, fi'il dalam kamus biru ni, fi'il ni dia mesti fi'il madhi tau. Baru kita dapat cari seterusnya fi'il mudhari' dia apa, fi'il amar dia apa semuanya lah. So di sini apa-apa orang kata basic dia fi'il madhi. Memang bahasa Arab macam tu. So kalau yaj'alu, kita kena tahulah dia punya fi'il madhi dia apa. Sebab yaj'al tadi ataupun yaj'alu dia fi'il mudhari' ya. Okey, cara dia kita boleh buat juga kat sini. Kita tengok fi'il mudhari' tu kita buang. Ada benda yang kita kena buang sampai tinggal dia punya fi'il madhi dia. Okey, cara nak buang dia ya, katalah yaj'al tadi. Yaj'al tadi asalnya yaj'alu asalnya ya, tetapi kenapa lam mati? Sebab kerana perkataan lam sebelum dia tu ya. Okey, buang ya. Ya itu adalah huruf-huruf fi'il mudhari' kita kata. Macam tu ya. So buang huruf ya, tinggal huruf jim. Tinggal huruf jim, lepas tu huruf ain, lepas tu huruf lam. So memang fi'il madhi paling basic 3 huruf. So tinggal jim, ain, lam ya. Kalau fi'il madhi kita kata sebelum ni apa? Paling basic baris atas semua. So kalau jim, ain, lam letak baris atas. Ja'ala. Itu caralah. Cara kita nak nampak fi'il madhi daripada fi'il mudhari'. Kita kalau kita tengok buku biru ya, jim ya, cari huruf jim je. Buka macam mana kita buka buku biasa. Kalau kita buka Quran dari belah sini kan, cara buka buku Quran. Kalau kamus ni kita buka macam kita buka buku biasalah ya. Kita buka dari depan, cari huruf jim, ada tak ja'ala.
dia kalau ikut page dia page 220 ya. Kita tengok list tu page 220 ja'ala mana ya? Ja'ain jim ain. Kalau boleh kita nak laju-laju je sedikit ya. Okey. Ja'ala. Kalau siapa-siapa ada buku dah jumpa bagi tahu. Buku biru tu ya, yang bukan yang buku biru yang tak ada warna ya. Yang kosong tak ada warna je. Ain mim ain lam mim. 130 Ustazah. 130. Oh. Maksudnya ni yang 130 yang tepi dia tu. Tepi dia ya. Wow, jap. Susah nak cari macam tu. Tengok page bawah dia. Page bawah dia 220. Okey, 220. Okey, itu betul tapi sekarang tak daripada gym tu kolom yang berapa? Last sekali. Last sekali 4. 4 dari atas. 4 dari atas. Ja'ala. Ini jim. Sekejap ya. Ini ha. Kalau kita nak cari nombor tepi agak sukar ya. Oh yang tu ya. Okey, pada muka surat 220 ya, kolom yang ketiga lah kita kata. Kolom last tadi ya, 4 dari atas. Ya, kita nampak ja'ala ya. Kita nampak ja'ala itu dia punya fi'il madi dia lah ya. Sebab tu dalam kamus biru ni kita kena tahu fi'il madi dia apa baru kita boleh cari. So dia bagi pula nombor tepi tu 130. Kita pergi pula kat depan, buka macam kita buka Quran tu, pergi kat depan, tengok circle yang warna hitam di atas tu, cari 130. Itu cara nak menggunakan kamus ni. Hanya orang yang belajar saja ya, kalau tidak takkan tahu cara nak guna kamus ni. So kita cari 130 dalam circle yang hitam tu, dia bagi kita fa'ala. Dia bagi kita wazan lah, dia bagi kita contoh perkataan lain tau. Itu dipanggil wazan ya. So dia bagi kita fa'ala, maksudnya kita tak nampaklah ja'ala tu di sini tapi sama caralah ya, sebab tu dia kata ja'ala boleh gunakan fa'ala. Maksudnya ikut saja dia punya tu. So sekarang kita nak cari fi'il mudhari' dia ya. Kalau 3 huruf ya, kalau ya selalunya pada huwa lah. Kalau basic ya, cari huwa. Kolom yang tepi tu kan huwa, cari paling atas lah maksudnya fi'il mudhari'. Tengok dia punya mudhari' dia yaf'alu. So sebenarnya kalau yang ni tadi perkataan kita yaj'alu. Pak bentuk dia sama. Yaf'alu, yaj'alu. Di situ cara nak carilah ya. Kalau kita dah mahir, kita dah tahu dah fi'il mudhari' ni ya. Kita dah kenal ya, paling mudah. So huruf ya itu adalah antara huruf-huruf fi'il mudhari' kata ya. So kalau yang tak kenal tak apa, tinggal dulu ya. Asalnya yaj'alu, tetapi kenapa lam dimatikan? Kerana perkataan lam tadi. Lam yang sebelumnya ya. Itu ke fungsi perkataan lam ya. Bukan saja tidak tetapi dia mematikan. Ya ja'al dari segi maksud menjadikan. Ja'ala tadi menjadikan juga. Apakah tidak dia menjadikan? Kalau kita tengok maksud ya, apakah lam tidak, ya ja'al dia menjadikan. Siapa dia ni? Kadang-kadang dia tak sebut, tak nampak dalam ayat tu lah, tak ada masalah ya. Dia menjadikan kaidahum. Okey, tadi lebih awal ya, Ustazah dia cakap pada siapa yang masuk lebih awal, selepas fi'il, ini tip dia, selepas fi'il tengok biasanya memang isim lah, okey, baris isim ya. Tengok baris isim tu, baris akhir dia, kaidahum. Kita tak tengok hum tu sebab hum tu tidak berubah ya, kaidah, baris atas. Okey, selepas fi'il biasanya memang isim tapi kita kena tengok baris akhir isim tu. Baris atas ke, baris depan ke. Oh, kaidah, baris atas ya. So kita dah tahu dah bila dia baris atas kaidah, dia bukan kaidu. So kaidah itu adalah lebih awal tadi Ustazah dia cakap benda yang kena buat. Macam tu, pihak yang kena buat. Tidakkah dia menjadikan rancangan mereka? So kaidah di situ adalah dipanggil maf'ulun bih ya, yang kena buat. Allah itu menjadikan rancangan mereka, maksudnya Allah itu membuatkan rancangan mereka fi tatlil, dalam, fi dalam ya. Maksud dia dalam, dan fi juga kategori dia dalam ilmu bahasa Arab huruf jar, haraf jar. Nak sebut huruf pun boleh, nak sebut haraf pun boleh ya, huruf jar.
tadlilin. Sebab itu huruf jar ini dia ada 8. Ya. So, cara pula huruf jar, selepas huruf jar confirm isim. Walaupun kita tak kenal dia isim, tetapi confirm isim. Tapi kat sini kita boleh kenal lagi lah dia isim. Sebab tadlilin berakhir dengan tanwin. Mana-mana perkataan berakhir dengan tanwin, dia memang isim. Itu antara cara basic lah. Kalau ini kan, oh tanwin lah, betul lah. Selepas huruf jar ada isim. Mesti isim punya ya. So di sini fi haraf jar, tadlilin. Sebab itulah isim itu berbaris bawah di akhirnya lin dia, tadlilin. Sebab huruf jar membaris bawahkan akhir isim yang selepas dia. Itu fungsi huruf jar ya. Okey, dari segi maksud fi dalam tadlil ni kesesatan, maksud dia. Kesesatan ataupun sia-sia. Okey, macam mana kita nak kenal tadlil ya? Macam mana kita nak kenal tadlil? Okey. Ya, sekejap ya. Tadlil ni kalau kita Ustazah tak tahulah sama ada you all ada kertas yang sekeping tu. Amy boleh ini kita punya teks Amy. Kalau yang kertas sekeping, yang kertas jadual tasrif al-af'al, Amy boleh ke? Boleh strike out ke from tu? Apa tu? Kalau Amy boleh lah. Bukan yang ni yang dalam drive ya, dalam Google Drive. Boleh ke Amy keluarkan dari Google Drive tu? Yang kertas yang sekeping nama dia jadual tasrif al-af'al. Kalau boleh. Tak boleh tak apa. Ya. Yang dia di sekeping saja. Okey, sebab kita tak nampak ya, kita tak nampak di sini. Macam mana cakap kalau Ustazah ada dalam phone, tengok sekejap. Kalau phone, you all tengok dalam phone lah. Kalau Ustazah boleh. Ustazah snap sekejap. Ustazah akan snapkan sekeping ni. Lepas tu Ustazah hantar dekat ni. Bukan ya, betul Mi, tapi bukan yang tu ke? Siap. Kita cuba enlarge, boleh enlarge. Itu pink color no. Nama keluar tu. Yang mana sekeping. Dia sekeping saja Mi. Boleh tak Mi? You dah ada lah kat situ tu. Cuba yang tadi tu, list yang tadi tu cuba balik yang tadi. Janganlah, ni macam dia tak boleh download. Tak boleh download kan? Aduh lah. Okey, tak boleh download tak apa. Saya cuba snap sekejap ya. Mana cara nak cepat? Dia sekeping sahaja tau. Kalau boleh lah. Nama dia jadual tasrif al-af'al. Sekejap, Ustazah cuba snap. Tapi sekeping susah juga. Yang pen ni semua. 5 Oktober. Sekejap. Sekejap ya. Sabar sikit. Kalau yang mula-mula tadi Mi tak boleh ke? Tak boleh juga ke? Sekejap. Cuba sekejap. Okay, kita try make do lah dengan apa yang kita ada ya. Sekejap. Okay. Saya akan cuba hantar dekat grup je, dekat phone kita je dulu ya. Mana kita punya ni? Gerak WhatsApp tak gerak. Kita tengok mana. WhatsApp plus tajwid. Okey, Ustazah hantar kat grup kita je dulu. Tolong cuba tengok ya. Okey, jadual tasrif, jadual sekejap tengah type jap. Jadual type lah. Hantar je. Okey, dia sending je. Okey, tu Ustazah dah send dekat kita punya WhatsApp. Cuba tengok sekejap. Tapi penuh conting-conting lah. Ustazah punya tu conting-conting punya.
Okey, siapa yang dah hantar ya? Cuba tengok kertas tu. Tapi ignore ya, penuh dengan conteng-conteng. Kalau kertas ini jadual tasrif al-af'al ni dia sekeping saja ya. Dia kalau kita tengok kolom yang pertama ya, selepas nombor-nombor tu, kolom yang pertama fi'il madhi. Kita tengok kat situ ya. Fi'il madhi nombor 1 tu memang 3 huruf lah. Lepas tu fi'il madhi bawah dia ada 4 huruf. Ya. 3 huruf, 4 huruf, yang 4 huruf tu ada 3 jenis tau. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nombor 1 tu memang 3 huruf. Nombor 2, nombor 3, nombor 4 itu adalah 4 huruf. Ya, alhamdulillah. Tapi penuh dengan contengan. Tengok Amy dia cepat. Okey, cuba tengok cerita. Ya, itu ya. Tengok yang di skrin kita, yang pertama tu 3 huruf tak nak, bawah dia. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Sama ke? Ya, cuba enlarge kan. Okey. Okey. Tengok yang bawah dia fi'il madhi saja ya. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Itu tiga-tiga tu adalah 4 huruf. Dia bentuk dia ni memang fix ya, kita kata. Umumnya fix ya. Okey. Kita nak cari yang ta'lil tadi ya. Ta'lil tu macam mana nak cari bentuk dia? Okey. Ta'lil ni sebab ustazah dah tahu, ta'lil ni sebenarnya dia adalah daripada yang mana 3 4 huruf ta'lil. Dia yang nombor 3 sebenarnya. Dia sebenarnya fi'il madhi dia nombor 3 sebenarnya. Nombor 3 tu apa kat situ? Dia tu fa'ala. Bentuk dia, bentuk fi'il madhi fa'ala, tapi perkataan kita ta'lil. Betul, perkataan kita lain, tapi acuan dia ya, kita nak tengok macam mana kita nak detect apa ta'lil ni, bentuk apa ya. Okey. Daripada 4 huruf yang nombor 3, ya betul Ustaz Abdul. Penuhnya contohnya fa'ala. Ada yang baru tak? Sekejap ya, tengok. Kalau dah duduk kat sini nak cari yang baru tu memang lambat lah tu. Okey, tak apa. Kita make dulu. Tengok nombor 3 ya. Fa'ala ada sabdu ya. Dia ada sabdu sebenarnya. Okey. Lepas tu gerak fi'il mudhari' dia. Tengok fi'il mudhari' dia. Yufa'ilu. Itu mudhari' dia. Amar dia fa'il. Okey, gerak lagi. Amar dia sebelah lagi. Fa'il. Sebelah dia lagi. Al-masdar. Next column dia, sebelah dia. Sebelah dia adalah kolom al-masdar ya, yang di circle tu ya, yang ustazah circle. Tengok bentuk dia. Ya, no, ya, that's the one. Betul lah ya. So yang tu kat situ, ya ustazah tutup ni sekejap bagi nampak. Okey. Taf'il. Tengok yang bentuk taf'il tu. Yang pertama, taf'ilah sebelah dia side by side ya, yang tu. Yang ini circle taf'il ya, dengan taf'ilah dia ada 2. Tapi terpulanglah pada perkataan tu, tapi yang penting dia ada 2. So taf'il sama dengan ta'lil. Bentuk dia cuba tengok. Bermula dengan huruf ta baris atas, huruf kedua mati, lepas tu baris ketiga baris bawah, lepas tu ada ya. Lam itu baris dia bebas. Sebab tu kat dalam formula ni dia tak letak ya. Dia tak letak baris apa pun. Lam itu bebas. Yang akhir itu bebas dia punya baris ya. So bentuk dia taf'il sama dengan bentuk ta'il. Ta'lil sama bentuk. So ini fi ta'lil ini adalah isim masdar. Ta'lil. Okey. Ya, nampak bentuk dia kan? Ya. Okey, bentuk dia tu. So di sini isim macam-macam, tetapi kalau yang senang-senang lah, tapi kalau yang macam ni, ini isim apa ni ya? Ini cara dia. Cara kita nak kenal apa bentuk dia, isim apa. So ta'lilin itu adalah bentuk isim masdar. Nampak tajuk dia tu al-masdar. Kolom dia tajuk dia. Al-masdar adalah isim, ya. Tadi yang fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, tapi al-masdar adalah isim ya. So ini ta'lilin, isim masdar. Dari segi maksud dia dari perkataan sesat tau. Dalal, dalalun ya, daripada perkataan sesat maksudnya sia-sia. So tidakkah dia menjadikan rancangan mereka dalam sia-sia. Macam tu. Dari segi maksudnya. Okey, ustazah nak tanya ada siapa yang nak tanya? Silakan. Tu yang baru tu, siapa hantar yang baru tu? Masya-Allah. Cantik je Mi. Siapa yang hantar yang baru tu Mi? Clean. Orang kita bersih. Ada kawan kita hantarkan yang inilah yang kita tengah share kat skrin ni, tapi yang kosong. Dia hantar. Kalau Amy sempat ambil dia, masukkan dekat sini, upload kat kita kalau Amy sempat. Okay.
Okey, saya tanya siapa yang tak faham? Tatlil. Alhamdulillah. Ya, betul. Tengok dia punya tajuk ya. Jadual tasrif al-af'al. Tajuk paling atas. Jadual tu jadual lah. Tasrif tu pecahan. Al-af'al adalah jamak bagi fi'il. So ni fi'il lah. So memanglah fi'il ni pergi kepada tajuk yang seterusnya ya. Tajuk bawah dia al-madi. Kolom yang pertama fi'il madi. Al-madi tu fi'il madi lah. Yang kedua fi'il al-mudhari', fi'il mudhari' lah. Yang ketiga al-amar, fi'il amar. Yang ketiga itu fi'il, tetapi al-masdar itu adalah isim, ya. Al-masdar adalah isim. Lepas tu sebelah dia pun isim fa'il. Tadi kita ada sebut sedikit ya dengan kawan yang lebih awal, isim fa'il si pembuat ya. Kalau kita nak faham dia, isim fa'il adalah si pembuat, isim maf'ul adalah isim yang kena buat ataupun maf'ulun bih. Isim maf'ul juga orang panggil maf'ulun bih. Ya. Okey, lepas tu seterusnya isim zaman dengan makan tu kita tak pakai sangat, tapi antara yang kita biasa guna ya isim zaman dengan makan tu macam masjid. Masjid adalah isim makan. Ya, masjid sebenarnya maksudnya tempat sujud. Maksud dia ya. Okey, masjid. Okey. Dan isim alat tu pun kita jarang gunakan yang ujung-ujung tu lah. Okey, sekarang ni fi'il. Kita kena highlight sikit kat fi'il ya. Fi'il memang paling basic first column ya Amy. Pergi first column. Fi'il yang paling basic adalah 3 huruf. Nampak dekat situ 3 huruf. Fa'ala. Kenapa ain dia tak letak baris? Kenapa? Sebab ain boleh berubah baris ya. Fa dengan la memang fix baris atas, tapi ain dia tak letak sebab dia boleh masuk ke 3 baris. Contohnya dia boleh jadi fa'ala, ini umum ya. Dia terpulang kepada perkataan itulah. Dia boleh jadi fa'ala, dia boleh jadi fa'ila, dia boleh jadi fa'ula. Menandakan ain itu boleh berubah segala 3 baris lah, sebab tu dia tak letak. Itu yang 3 huruf. And then kita nak tengok yang nombor 2, nombor 3, nombor 4. Fi'il madhi 4 huruf. Kita tak nak mudhari' dulu. Kita nak yang madhi dulu. Kalau kita dah faham senang. Ya, nombor 2, nombor 3, nombor 4 adalah fi'il madhi 4 huruf. Perkataan tu ya. Tapi dia ada cara dia. Cara dia begini. Kalau nombor 2 tu ya, nombor 2 tu daripada fa'ala tadi ya, dia letakkan hamzah ya berbaris atas. Itu memang formula dia ya. Hamzah berbaris atas. Lepas tu fa tadi matikan, lepas tu ala remain. So dia jadi af'ala, bentuk dia af'ala. Banyak je dalam Quran ya, af'ala. Ataupun kalau bentuk yang nombor 3 memang dia sabdukan pada ain tu. Fa'ala nombor 3. Ya, dia sabdukan ya. Fa'ala juga pun banyak. Dan nombor 4 fa'ala. Pada fa itu ditambahkan alif. Itu yang lain remain. So nombor 2, nombor 3, nombor 4 adalah bentuk-bentuk fi'il madhi 4 huruf. Nampak dia ada 3 jenis ya. Okey. Itu cumanya kalau fi'il madhi 3 huruf tu dia ada kategori beginilah yang macam ni, fa'ala semua huruf yang tak ada huruf sakit. Yang ada huruf sakit dia tak masukkan dalam jadual ni ya, sebab yang ada huruf sakit dia complicated ya. Dia complicated, so dia tak masukkan di sinilah. Cumanya kalau yang 3 huruf tu ada 3 huruf salim dia panggil. 3 huruf salim tidak ada huruf sakit. Dan kita ada 3 huruf yang ada huruf sakit yang tidak dimasukkan di dalam jadual ini. Okey, berbalik kepada taklil tadi, sebab Ustazah dah tahu taklil pada dalam kolom al-masdar tadi ya, al-masdar yang nombor selepas fi'il amar ya. Sebab fi'il amar masdar. So kita track balik, dia dapat jumpa dia dhallala. Dia punya fi'il madhi dia fa'ala dhallala. Yang tu pun ada. Ya. So itu ya, dia punya isim masdar lah. Isim masdar. Isim masdar ni memang bentuk dia tu tidak boleh ditukar-tukar. Okey, kita pergi sedikit kepada kita tengok yang 3 huruf balik ya. Kalau fa'ala, tengok yang fa'ala, fi'il madhi dia, mudhari' dia yaf'alu, dia bermula dengan ya. Sebab tu Ustazah kata tadi huruf ya adalah huruf fi'il mudhari' ya. Fa'ala dia jadi yaf'alu. Apa tu fi'il amar dia sama ada if'il ke if'al ke uf'ul. Fi'il amar dia. Ya, next column dia Amy. Okey. Al-masdar. Tengok al-masdar dia. Al-masdar dia letak bintang tau.
Bintang tu maksudnya Amy turun bawah ya, Amy turun bawah kotak tu, turun paling bawah luar kotak, bawah sekali luar kotak, lagi bawah ya yang berderet panjang tu bawah kotak. Bawah nombor 13 tu. Ya, yang berderet-deret tu ya. Tengok ya. Itu yang bintang tadilah. Maksudnya apa? Maksudnya kat situ kalau kita tengok pada bintang tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tu adalah bentuk-bentuk isim masdar untuk fi'il madhi 3 huruf. Banyak kan? Nah, sebab tu kata isim masdar ni tak payah nak hafal-hafal. Bentuknya macam-macam. Ya, tapi ini hanya untuk 3 huruf je yang banyak ni ya. Sampai 10 ya, bentuk yang berbeza. Tetapi kalau untuk 4 huruf tadi, isim masdar dia memang dah ada formula. Sebab tu Zazara tahu taflil tadi. Amy patah balik al-masdar tadi. Al-masdar tengok fa'lun dia letak bintang sebab dia banyak ya, untuk 3 huruf fi'il madhi 3 huruf banyak isim masdar dia. Tapi kalau 4 huruf tengok, kalau yang nombor 2 if'al, nombor 2. Itu formula dia lah. Bentuk dia tak boleh tukar. Dan nombor 3 tadi taf'il ataupun taf'ilah, dua-dua pun boleh. Dan nombor 4 tu pula fi'al ataupun mufa'alah. Ini semua bentuk yang fix. Jadi senang kita nak detect dia. Kalau kita nampak perkataan macam tu, kita boleh detect dia apa fi'il madhi dia. Ya. Semua isim masdar yang lain semua fix except yang tu ya. Yang atas sekali tu je. Dia banyak. Sebab tu dia letak bintang. Terlalu banyak. Antaranya kaedah itu jatuh kepada kategori yang ada bintang tadi. Nah, yang kaedah tadi ya. Yang ya betul, kaedah tu dia jatuh dalam kategori inilah, yang kategori berbintang tadi, maksudnya banyak bentuk ya. Okey, Ustazah nak tanya, ada siapa yang tak faham? Silakan, jangan malu ya. Bila belajar tak ada istilah malu. Kak Kiti faham ke? Ustazah, masdar ni kalau bahasa punya tata bahasa apa dah? Dia macam ada pe'an, dia ada be'an, awal dia. Awal dan hujung dia. Jadi ya, perasaan, perbuatan, masakan, perbincangan, nampak dia ada awal dan akhirnya ada imbuhan. So macam tadlil dan ini kesesatan Dalam kesesiaan, macam itulah. Dalam kesesatan pun boleh. Kesesatan pun boleh, kesesiaan pun boleh. Tapi kita boleh adjust sikit lah ayat tu. Dalam kesesatan maksudnya istilah dia fail lah. Gagal. Tidakkah dia menjadikan rancangan mereka di dalam kesesatan? Fi itu di dalam kesesatan. Di dalam kesesatan maksudnya fail lah, tidak berjaya. Nampak, kita boleh guna ayat lain jugalah untuk faham dia ya. Dalam kesesatan atau dalam kesia-siaan, menjadi sia-sia. Boleh saja ayat tu kita boleh ubah ya. Tapi kita faham dia lah dari segi bahasa kita ya. Dia ada awal dan akhirnya ada imbuhan. Itu isim masdar ya. Okey, orang lain ada nak tanya tak? Silakan. Kalau tak ada, Ustazah nak pergi ayat ketiga. Sebab ayat ketiga kita ada fi'il madhi 4 huruf. Wa arsala. Tengok wa arsala, tengok ayat keempat, ayat ketiga Amy. Wa sebelum inilah wa bermaksud dan ya, nama dia ataf, kata hubung ya. Okey. Arsala. Cuba tengok balik yang tadi, yang tadi balik Amy, arsala yang kita punya jadual tasrif. Bentuk mana? Tengok fi'il madhi. Tengok kolom fi'il madhi saja. Bentuk mana? Ya, nombor 2. Bagus, cepat. Arsala. Af'ala, arsala. Letak hamzah berbaris atas. Huruf kedua mesti mati. Lepas tu huruf ketiga dan 4 baris atas. Itu arsala adalah fi'il madhi 4 huruf. Bentuk dia bentuk af'ala tu, acuan dia. So arsala. Arsala ini maksudnya dia telah menghantar ataupun mengutus. Arsala ni juga sama dengan perkataan rasul ya. Rasul yang kita biasa rasul kan. Dari perkataan yang samalah, sebab rasul maksudnya utusan ya, yang mengutus, yang menghantar ya. So arsala dia telah menghantar, dia telah mengutus. Dan wa arsala dan dia telah menghantar ataupun dia telah mengutus ya. So kita dah cakap tadi, di dalam setiap fi'il mesti ada si pelakunya kan. Kalau fi'il madhi yang first column ni fa'ala, af'ala, fa'ala, fa'ala sampai habis ke bawah tu, pelakunya memang huwa. Memang dia dah susun begitu. Ya. So arsala dhamir di dalamnya, di dalam perkataan itu adalah huwa. Okey.
Cumanya huwa tu kita nak tahulah pula dia lah, maksudnya huwa tu maksudnya dia, tapi dia tu siapa? Tapi dia sini refer kepada Allah SWT ya. Wa arsala, dan dia telah menghantar ya. Dia tu refer kepada Allah ya. Okey. Itu 4 huruf ya, fi'il madhi 4 huruf. Okey. Alaihim sangat mudah kan? Alaihim asalnya ala, asalnya ya haraf jar. Tadi kita jumpa haraf jar fi. Sekarang dia sebenarnya ala, tapi nak cantumkan ala kepada him, ala dia ada huruf ya di hujungnya yang tak ada titik tu, diletakkan titik dan dimatikan, dia jadi alai. Asalnya dia ala. Ya. So alai baru boleh lekat pada him. Kalau tidak jadi alahim, tak boleh jadi. Ya. So alai yang asalnya ala adalah huruf jar, him tu dhamir lah. Yang macam kawan kita tanya tadi, kita cakap dhamir ini yang duduk di hujung duduk di hujung ya, tak kisahlah di hujung isim ke, di hujung fi'il ke, macam ni duduk di hujung haraf jar, betul tak? Alaihim kan, nampak dia boleh untuk Kak Kitty tadi dhamir muttasil ya, yang bercantum itu bukan saja dia duduk di hujung isim, dia juga boleh duduk di hujung fi'il, dia juga boleh duduk di hujung macam ni lah, hujung haraf. Sebab alai itu adalah haraf jar. Ya, boleh saja ya. Alaihim, atas mereka ataupun ke atas mereka. Dan dia telah menghantar ke atas mereka, ya, haraf jar, tayran. Okey, tadi Ustazah cakap selepas fi'il cari isim ya. Kalau ada isim lah ya. Tadi alaihim tu sebab dia dah jar majrur ya. Ya, tayran adalah isim. Tengok isim dia baris apa? Baris atas ke baris depan? Oh, baris atas lah tayran. So kalau dia baris atas, dia adalah maf'ulun bih ataupun isim maf'ul. Tunjuk balik kita punya list tadi Amy. Isim maf'ul selepas masdar isim fa'il, bukan isim maf'ul. Ya, dia duduknya di situ. Kedudukan dia. Isim maf'ul maksudnya benda yang kena buat, benda yang dihantar. Benda istilahnya benda yang kena buat lah istilah dia. So macam mana kita nak kenal? Antara cara kita nak kenal dia baris atas. Tayran tu baris atas ya. Alright. Kalau dia tayrun, dia bukan maf'ulun bih. Dia bukan yang kena buat ya kalau dia tayrun, bukan ya. Tapi bila dia tayran, dia adalah maf'ulun bih ataupun isim maf'ul. Benda yang kena. Tadi Allah menghantar kepada mereka apa? Hantar apa? Hantar burung. Burung itu dihantar ya. So tayran bermaksud burung ya, yang dihantar dari segi istilahnya maf'ulun bih. Okey, isim maf'ul pun boleh. Ababil apa? Nama ke? Nama ke ababil? Nama kan? Ya ke? Tapi tak nampak pun tak ada pun dia tulis nama Saya tak, kalau dalam Quran Ustazah dia tak tulis pun ababil tu, tak tahu apa. Memang nama ke? Ustazah, sebab dia tak tulis dalam Quran Ustazah lah. Dalam Quran yang lain ada ditulis itu nama ke? Memang nama dia burung ababil. Ya, macam tu ke? Dia tulis burung je. Burung saja kan? Itulah ababil. Tak tahu apa ababil. Jadi sebab kita selalu cakap burung ababil, tapi kita tak tahu sebab tak ada pun disebut. Jadinya tak tahu sama ada dia nama ataupun apa. Dia kata sini Quran ni ababil berpasukan, berpasuk-pasukan. Ya betul. Dan memang Ustazah pun adalah berbondong-bondong. So bermaksud ababil bukan nama lah, betul tak? Ya, sebenarnya dia maksudnya kuantiti burung tu, burung yang banyak. So dia boleh je guna istilah banyak, boleh je dia guna istilah banyak kan, kathir, tapi dah dia guna istilah ababil, tak apalah. Maksudnya ini perkataan yang jarang digunakan. So di situ maksudnya ababil bermaksudnya banyaklah. Ini vocab. Bila kita belajar bahasa Arab, vocab ni akan ada je benda-benda baru yang kita tak pernah tahu. Dia kalau macam tu dia tak ada ababil, dia tak adalah dalam kolom kita ni, sebab dalam yang kertas keping kita ni hanya ada apa? Hanya ada fi'il kan? Lepas tu ada isim sikit-sikit lah, bentuk-bentuk acuan dia, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Tapi yang penting Ustazah nak kita faham tadi,
Satu fi'il je, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, itu mesti tahu. Lepas tu isim masdar, itu mesti tahu. Isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, itu kita mesti tahu. Kalau tidak nanti susah kita nak nampak. Ya. Kalau kita isim masdar macam tadilah, kalau dari segi bahasa kita dia ada imbuhan awal dan akhir. Ya. Okey. Kalau isim fa'il, pelaku, pembuat. Kalau kita kata tadi wa arsala, dan dia telah mengutus. Dia memang betul dia, tapi dia tu sebenarnya refer kepada siapa? Kepada Allah ya. So Allah itu ataupun dia tadi adalah isim fa'il, si pembuat, si pelaku di dalam perkataan arsala tadi. Lepas tu kalau benda yang kena buat pula, benda yang dihantar, benda yang kena buat, apalah yang kena itu dipanggil isim maf'ul. Selepas isim fa'il, selepas isim fa'il. Ya, di situ kedudukan dia. Sebab bentuk dia orang tak sama tau. Bentuk dia kategorinya berbeza ya. So itu ada isim yang si pelaku, isim fa'il, dan ada isim yang kena tadi, isim maf'ul, dan pula ada isim masdar pun ada. Isim masdar tu terpulanglah kedudukan dia kat mana, tak ada masalah, dia tak rigid ya, dia tak rigid. Cumanya kalau isim fa'il kalau macam dalam ayat wa arsala, isim fa'ilnya dah duduk dalam tu. Arsala tu huwa, itu isim fa'il dia, dia dah duduk dalam dia. Kadang-kadang dia akan bagi tahu, selepas fi'il tu dia akan bagi pula isim fa'il tu dalam contohlah wa arsala Allahu, contoh. Boleh je kalau dia nak. Dia akan ulang si huwa tadi dalam perkataan lain. Boleh juga ya. Kalau dia datangkan isim lain yang menunjukkan si pelaku, isim itu mesti akhirnya dhammah ya, baris depan. Contoh wa arsala Allahu, contohnya. Mesti Allahu. So kita tahu Allah itulah huwa yang duduk dalam perkataan arsala. Kalau ada. Memang kadang-kadang ayat dia ada. Dia ulang balik tahu, selain daripada dhamir yang duduk dalam fi'il tadi, dia ulang balik, dia datangkan balik perkataan lain, isim fa'il tadi. Ada. Ya? Okey. Alaihim, lepas tu kalau tak ada, tak ada masalah sebab dalam fi'il tu dah ada. Kalau ada, dia tambah lagi, dia ulang lagi sekali pun tak ada masalah. Okey, Tayran tu isim juga, tapi bila dia baris atas, dia adalah isim maf'ul yang kena hantar. Ababil tu keadaan burung tadilah, banyak ke, berbondong-bondong ke. Ya, ababil tu dia cuma menceritakan tentang Tayran ya. Cumanya isim tadi, kalau boleh untuk tahap ini kita nak kenal isim tadilah. Isim maf'ul yang mana, isim fa'il yang mana, dan isim masdar. Isim masdar tadi kita jumpa fi tadlil tadi. Isim masdar dia tidak ada kedudukan khusus. Kalau isim fa'il dengan isim isim maf'ul, dia lebih ada pengkhususan lah tempat duduk dia. Tapi yang tadi nampak fi tadlil, duduk selepas haraf jar ke, kat mana ke, dia bebas. Isim masdar ni dia bebas boleh berada di mana-mana ya. Cumanya dari bentuk dia saja kita boleh kenali ya. Okey, dia baris bawah tu sebab dia jar majrur. Okey, kita gerak sedikit lagi ya, insya-Allah. Okey, tarmihim. Okey, tarmihim kita kenal him ya. Kita kenal him. Macam tadilah alaihim ya, kita kenal him. So nak menjawab Kak Kiti supaya Kak Kiti akan ingat sampai bila-bila. Dhamir muttasil boleh duduk di hujung isim, boleh duduk di hujung haraf jar tadi ya, boleh duduk di hujung fi'il. Ini tarmi adalah fi'il ya. Memang mungkin anda semua tak kenal ya. Sebab tarmi adalah fi'il mudhari'. Dia punya madhi dia Roma. Dia punya madhi dia Roma. Roma, siapa cepat? Hopefully kita dapat tengok Roma sebelum waktu kita habis. Roma. Kita kena tengok kamus biru ya untuk cari ni. Okey, page 224 ya, baru page dia. Kita nak cari Roma. Itu dia punya, ini sebab Ustazah dah tahu ya. Nak cari ori dia. Sebab dan kita nak tengok ya, kita jumpa page 225 ya, list dia ya. Kita jumpa Roma nombor dia 127. Pergi pula kat depan balik dekat yang circle yang hitam tu, cari 127. Hopefully dia bagi perkataan tu. Dia bagi perkataan tu boleh nampak. Sekejap ya. 28 27. Alhamdulillah dia bagi Roma. Okey.
Siapa lebih laju? Tolong snap Roma, hantar dekat grup Amy, boleh upload sekejap dalam sekelip mata ni. Siapa laju? Itu Roma ke tu? Yes. Thank you. Enash kami? Enash? Okay, kita nak tengok Tarmi tadi di mana ya? Tarmi maksudnya melontar, membaling ya. Ya, ini dia punya madi dia, Roma ya. Okay, tapi yang ni Tarmi adalah fi'il mudhari'. Cara nak kenal dia tadi huruf-huruf fi'il mudhari' ya tadi ya ja'al tadi ya. Ta juga lagi besar ni, kalau boleh lagi besar. Ta juga huruf-huruf fi'il mudhari'. Ya, Tarmi. Nampak tu Tarmi. Melontar, Tarmi ada kat situ. Exactly macam tu tak? Tarmihim. So siapa pelaku dia Mi? Tengok dia punya tepi, dhamir dia first column. No. That one no. Tak nak atas. Tepi first. Apa dia punya tu? Dia ada hia, dia bukan hia saja tau Mi. Dia hia dengan apa? Anta. Hia dengan anta sama, dia punya tarmi. Tengok hia, same line tu, turun bawah anta. Tarmi juga. Kan? Pak, dia ada dua ya. Memang di sini ada dua ya. Sama ada hia ataupun anta. Jadi kita nak tahu yang mana, kita kena tengok ayat tu. Okey. Tayran ababil, burung tu seekor ke banyak? Banyak kan? Berbondong-bondong tadi kan? Jadi bila burung tu banyak ya, dia gunakan memang benda haiwan ataupun benda, dia akan gunakan istilah yang muannas punya. So tarmi tu hia, kita tengok hia dia punya pelaku. Tapi hia ni sebenarnya refer kepada burung tadi, burung yang berbondong-bondong. Ya. Okey, tarmihim, dia melontar mereka. So hia sebenarnya tarmi tu, siapa yang melontar tu kalau kita tengok dia ya, kita kena ambil hia, kita tak boleh ambil anta ya. Kamu melontar mereka. Mana ada? Tak masuk akal lah anta kan. So kita kena tengok ayat lah. So hia tu sebenarnya merujuk kepada burung-burung yang berbondong-bondong tadi. Ustazah, kenapa dia orang guna hia? Kita tanya. Memang jika haiwan ya plural dengan benda yang plural, dia akan gunakan hia. Jangan tanya Ustazah kenapa. Memang dia biasa gunakan macam tu. Ya, macam perempuan ya, muannas kan? Macam perempuan lah, hia kan muannas kan? So tarmi, dia melempar mereka. Sebab tarmi, asalnya Roma tadi. Bila lama-lama kita akan lebih mahir lah untuk melihat, mengenal bentuk perkataan dia. Dia melontar mereka, him tu mereka lah. Ya, ini fi'il mudhari' ya. Bihijaratim, okey, bihijaratim sangat jelas. Ya, bi huruf jar yang ketiga kita jumpa ya. Tadi kita jumpa fi huruf jar yang pertama, alai huruf jar yang kedua, bi huruf jar yang ketiga, sebab tu isim selepasnya hijaratim baris bawah. Tadi kalau kita tengok fi tadlilin baris ni ya. Lepas tu alaihim him tu daripada hum dia jadi him lah. Itu cara dia. Okey, bi hijaratin, dengan bi bermaksud dengan hijaratin, hijarah maksudnya batu, dengan batu. Itu jar wa majrur tu. Hijarah itu senang, itu jelas ya, batu. Dengan batu ya. Jar term dia, istilah dia jar majrur. Jar tu huruf jar lah, bi. Majrur itu adalah gelaran, kita panggil hijarah tu isim yang hadir selepas huruf jar dipanggil majrur. So bi hijaratin jar majrur ya. Nampak jelas kat situ ya, baris bawah. Okey, batu. Lepas tu min sijilin. Pun juga min huruf jar yang keempat kita jumpa hari ni ya. Sijilin baris bawah. Pak. Sijil ni tadi batu, tapi sijilin ni apa? Dari memang tadi batu ya, tapi batu pula dia buat dari apa? Jadinya burung-burung tadi dia melontar mereka dengan batu dari tanah-tanah liat yang dibakar. So sijil itu adalah tanah-tanah liat yang dibakar. Ya, so min huruf jar yang keempat, sijilin baris bawah, kita kenal dia jar majrur ya, dari segi maksud dari tanah liat yang dibakar. Itu ya. Alhamdulillah. Kita stop kat situ. Ustazah nak tanya, ada soalan tak? Ini kira simple lagi lah, senang lagi ya. Mudah. Okey, Amy boleh tutup tu Amy. Okey, Ustazah nak tanya,
siapa yang nak ada soalan? Silakan. Ustazah, saya tanya, kalau yang tadi ayat tayran tu, kataan tayran tu burung tu, dia isim maf'ul kan? Betul. Kalau tengok dalam jadual tu, isim maf'ul tu jadual dia dia tak macam mol dia tak sama macam bunyi tayran tu kan? Bagus, bagus. Saja Ustazah tak nak sebut tadi ya. Ustazah tahu Ustazah tak nak sebut, tapi baguslah ada orang highlight. Sebab tayran tu memang spelling tayran untuk burung, memang tak boleh tukar. Tetapi kalau benda lain yang lebih umum, dia akan jadi dalam bentuk yang mol tadilah. Dalam bentuk maf'ul, bentuk isim ya. Maf'ulun, muf'alun, mufa'alun, itu kalau perkataan yang lebih umum. Sebab tayran tu memang spelling burung, dia tak boleh tukar. Yang ini kalau perkataan yang lebih umum. InsyaAllah kita akan jumpa akan datang, kita tunjuk. Boleh? Okay. Terima kasih kerana bertanya. Ustazah tak nak explain, melainkan ada orang bertanya. Azhar tunggu juga sebenarnya. Alhamdulillah. Okay. Ustazah masih nak tahu dia isim maf'ulun bih kalau yang tadi, kalau yang perkataannya lebih spesifik, dia memang spelling burung tu tayran, jadinya dia berubah baris. Jadi tayran, kita tengok baris. Kalau macam Allah, dia jadi Allaha. Kalau yang mana spesifik, kita tak boleh tukar. Tapi yang ini acuan untuk perkataan-perkataan yang lebih umum. Jadinya bentuknya beginilah. Bentuk dia, spelling dia, bentuk dia. Cara perkataan tu. Maf'ulun, muf'alun, lam tu semua asalnya lun lah asalnya. Tetapi nanti kalau kita tengok kalau macam ni dia kena baris atas, tapi dia punya bentuknya begini. Ini untuk perkataan yang lebih umum. You nampak je cara dia macam tadilah kita kata apa tadi? Arsalah kan bentuk af'ala, betul tak? Kan? Itulah kita kena ikut cara dia. Arsala wa arsala bentuk af'ala, fi'il yang 4 huruf. Kita kena ikut bentuk dia tau. Af'ala, arsala. So kalau yang tadi pula maf'ulun ke apa ke, kita kena tengok bentuk perkataan tu. Mirip-mirip macam tu. Kalau macam tayran memang spelling tayran macam tu. Jadi dia tak boleh tukar. Thank you for asking ya. Very good. InsyaAllah kita jumpa yang akan datang. Kita rasanya kalau makul yang sekejap ya. Kita jumpa pada ayat 5. Sebelum kita berhenti ya. Tengok ayat 5 balik ni. Dia ada maf'ulun bih. Ayat terakhir. Tengok ayat terakhir. Makulun. Cuba tengok mirip dengan yang mana? Jangan expect spelling dia maf'ul tu ikut sebiji spelling dia, tapi bentuk dia tu. So mim kena ada lah. Mim kena ada ya. Mesti baris atas. Itu wajib ya. Okey, tengok ya, isim maf'ul ya. Bandingkan dengan makulin ke apa tu tak kisah ya. Tengok banding mim wajib baris atas, lepas tu huruf kedua mati. Kalau dalam acuan dia ni fa, tapi dalam perkataan kita terpulanglah huruf apa. So di sini hamzah mati. Bandingkan maf'ul dengan makul tu ya. Kan sama bentuk bunyi dia. Maf'ul, makul. Betul tak? Sama kan? Maf'ul kalau kita panjangkan dia, makul. Kan sama bentuk dia, mim baris atas, pandai pun. Mim wajib, baris atas wajib, tapi huruf kedua tu terpulang kepada perkataan masing-masing lah. Kalau yang kertas ni dia acuan saja. Kalau dia, kenapa dia fa? Sebab perkataan asal dia fa'ala tadi. Tapi di sini hamzah ya, mati. Lepas tu tengok huruf ketiga baris depan. Tengok ain. Kita tak peduli ain tu baris depan, tengok huruf kita kaf baris depan. Lepas tu ada waw, lepas tu hujung dia. Hujung dia tu insya-Allah memang lam tu terpulang kepada perkataan tu juga. Sebab perkataan ni akala. Sebenarnya makul ni asal dia akala, memang dia punya perkataan tu huruf dia lam. Kan bentuk dia sama tak? Dr. Nur Raisa, sama tak bentuk dia? Makul, maf'ul kan sama bentuk? Sama. Thank you. Inilah dia isim maf'ul, maf'ulun bih. Kalau kita terjemahkan dia makul yang dimakan. Tu kena buatlah. Faham? Alhamdulillah, kita dah jumpa bentuk dia. Tetapi yang mana dah spesifik, kita tak boleh tukar seperti tayran tadi. Nampak ya? Dia ini yang untuk yang umum lah. Okey. Orang lain, Ustazah buka sebelum kita berhenti. Ada lagi tak soalan lain?
Hari tu pun sebenarnya kelas akhir pun ada juga yang highlight pasal ni. Kenapa bentuk dia lain ni? Ada juga kan. Sebab kalau yang jelak, yang spesifik kita nampak baris atas. Ya. Allah, Tayran, apa-apa sajalah. Rasulah. Kalau yang mana lebih spesifik lah. Ya. Kalau yang umumnya beginilah. Makul ya. Okay. Alright. So kita pun ni dah tak ada. Jika tak ada soalan, kita boleh berhentikan? Boleh? Ada soalan tak? Boleh. Okay, alhamdulillah ya. So kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah. So kita jumpa lagi insya-Allah ya. Okay, Terima Mak. Terima kasih Ustazah. Alright. kasih.